Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para peserta yang menyertai kelas bahasa isyarat kita pada malam ini. Kelas ini diadakan bertujuan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya pengetahuan bahasa isyarat bagi semua golongan. Hal ini kerana ianya dapat membantu golongan yang kelainan upaya, percakapan dan pendengaran berkomunikasi dengan senang antara orang lain. Dipetik dari Harian Metro, terbitan 2 Oktober 2018. Di Malaysia, masih ramai beranggapan bahasa isyarat hanya perlu dipelajari oleh golongan pekat dan bisu, mengakibatkan golongan OKU pendengaran dan pertuturan terus disisih dan dipinggirkan daripada kegiatan masyarakat kerana tidak ramai yang boleh berbicara dengan mereka. Kesedaran ini juga wujud kerana kebelakangan ini banyak berlaku kes yang mengambil kesempatan terhadap golongan yang kelainan upaya ini. Dengan usaha ini, dapatlah kita memahami apa yang cuba disampaikan oleh golongan kelainan upaya ini sekaligus dapat membantu mereka jika berada dalam kesusahan. Umumnya, bahasa isyarat ialah kaedah komunikasi menggunakan pergerakan tangan, badan dan bibir untuk menyampaikan maklumat. Perbezaan antara bahasa isyarat dan isyarat badan yang biasa digunakan adalah bahasa isyarat ini digunakan pakai sebagai standard cara percakapan bagi mereka yang bisu dan tuli di setiap negara. Perlu diambil tahu juga bahasa isyarat seperti negara adalah berbeza bergantung pada apa yang ditetapkan oleh negara tersebut. Jadi itulah serba sedikit pengenalan tujuan kelas ini yang diadakan dan serba sedikit pengenalan tentang bahasa isyarat. Jadi seterusnya, kita akan beralih kepada agenda berikutnya. Saya ingin menjemput saudara Aiman Haziq bin Ahmad Samsul untuk menerangkan dan mendemonstrasikan beberapa kaedah bahasa isyarat. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Muhammad Amirul Amin kerana beri saya kesempatan untuk menerangkan bahasa isyarat ni dengan lebih terperinci. Tapi saya memohon maaf kerana saya bukan adalah orang yang mengenali bahasa isyarat ini dengan terlebih dalam. Saya bukan cikgu, saya hanya orang biasa yang mempelajari bahasa isyarat ini hanya belajar dalam bentuk huruf saja. Okey, seperti mana yang kita tahu, bahasa isyarat ni memang berguna untuk orang-orang yang untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak mampu untuk bercakap ataupun tidak mampu mendengar ataupun kedua-duanya. Untuk bahasa isyarat, kita kan nak belajar hanya sekadar huruf saja. Huruf-huruf A, B, C sehingga Z. Baik, mungkin saudara Aiman Haziq boleh bukakan kamera untuk kita melihat demonstrasi yang akan ditunjukkan oleh saudara Aiman Haziq. Sebentar ya. Jadi suka diingatkan kepada para peserta yang sedang mengikuti kelas kita pada malam ini, mungkin masing-masing boleh mempraktikkan sendiri di tempat masing-masing apa yang sedang diajarkan oleh saudara Ahmad Haziq. Baik. Okey, jadi macam mana yang diperkatakan oleh saudara Ahmad Haziq tadi untuk mempelajari A, B, C sampai Z? Okey, yang pertama A adalah seperti ini ya. Okey, lampangkan jari. Okey, ini adalah tapak tangan, genggam dan ibu jari di luar. Ini adalah A. Baik. Okey, ini adalah A. Okey. Kalau B, kita buka dan ibu jari lekatkan di tapak tangan. Okey, ini adalah B. Okey, C adalah seperti ini. Ini adalah C. Okey, C. Okey, untuk D kita buat macam ni. Okey. Seperti muncul jari telunjuk ke atas dan kita buka dan kita tutup. Ini adalah D. Okey, D. Untuk E kita buat macam ni. Tapak tangan dibuka. Okey, tapak tangan dibuka. Dan buat seperti cakaran harimau. Cakaran harimau. Ini adalah E. Untuk F kita begini. Kita buat sign 3 ini. Okey, dah rapatkan. Ini adalah F.
Okey, untuk G seperti ini. Ini adalah G ya, EG. Menggunakan jari telunjuk dengan ibu jari, G. G dan H. H seperti ini. Ini adalah huruf H. Untuk sign ni, ini adalah H. Dan I seperti ini. Ini I. Okay, I. Untuk perkataan J, kita tak perlu ubah apa-apa, sekadar membuat sign huruf J, iaitu begini. So, ni I. So, J macam ni. Okay. Okay, teruskan untuk huruf K. Huruf K kita menggunakan 3 jari. Hanya 3 jari ni 3 jari ni maksudnya, okay, yang ni membuka jari dua ni, jari tengah dan jari telunjuk, dan kita gunakan ibu jari, letak di tengah-tengah, di tengah antara dua jari, letak di tengah. Ini adalah K. Okay. Okay. Ini K, ini adalah L. Okay, baik saya ni. Baik, Encik saya ni. Ini adalah L. Okay. Untuk M, okay, untuk M, ibu jari di bahagian sini, di antara jari kelingking dan jari manis. Okey, letakkan di atas sana dan tutup. Pastikan dia punya ibu jari ni keluar. Ibu jari dia keluar. Okey, mungkin saya punya gambar cerah sangat apa kan. Nampak nur di tangan. tak nampak apa. Jadi pastikan dia punya ibu jari terkeluar sedikit. Okey. Okey, tak nampak cerah sangat. Okey, tak apa. Okey, ini dia. Ini M. Kalau N di sebelah dia, masuk di antara jari tengah dan jari manis. Ini adalah N. Ya, ini N. Okay. Untuk O, hurufnya seperti biasa, iaitu O. Sini, O. Okay. Untuk P, kita menggunakan 3 jari juga, iaitu jari telunjuk dan jari tengah menunjuk ke bawah. Okay. Dan jari ibu jari di tengah-tengah. Ini adalah P. Okay. Untuk Q, PQ. Okay, Q begini. Ibu jari dan jari telunjuk menunjuk ke bawah. Okay, ini adalah Q. Okay, untuk R, kita menyilang antara dua jari ni, jari telunjuk dan jari tengah, menyilang. Kita tak menyilang ke belakang kita tak menyilang ke belakang, kita menyilang ke depan. Yang menyilang tu jari telunjuk, menyilang ke jari tengah. Okay, ini R. Dan S adalah penumbuk. Seperti ini. Gambar seperti ini. Ini adalah S. S. Okay, kalau untuk T, kita menggunakan jari telunjuk dan jari ibu jari. Kita buat seperti ini dan ini menunjuk ke jari telunjuk diletakkan antara jari telunjuk ni ada 3 part. 1, 2, 3. Kita letak di tengah-tengah. Seperti ini. Ini adalah T. R, S, T, U. Kalau U, seperti ini. Ini adalah U. Dua jari ini, kita letak. Ini adalah U. Kalau V, kita buka. Kita buka, ini adalah V. Kalau W, kita tambah satu jari. Ini adalah W. W, okay. X seperti ini. Ini adalah X. Ini X. Okay, ini adalah Y. Y seperti ini. Okay. Untuk Z, boleh pelbagai cara sebab dia hanya kita perlu menulis di atas macam di udara lah. Macam kita contoh macam saya biasa kalau untuk Z macam Y, and then Z saya akan tunjuk guna jari kelingking dan tulis di udara lah. Ada orang akan gunakan jari telunjuk, dia akan tulis Z. Itu saja kalau untuk sebagai seorang orang yang baru belajar bahasa isyarat, ABC ni mungkin satu permulaan lah untuk kita belajar, untuk kita berkomunikasi antara orang yang seperti kita yang boleh bercakap dan mendengar, dan orang yang tidak mempunyai pendengaran dan percakapan. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih saudara Ahmad Haziq. Tapi saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara Ahmad Haziq, seperti
Tadi kita belajar untuk mengeja huruf daripada A sampailah ke Z. Jadi jika kita ingin berkomunikasi dengan orang yang kelainan upaya ini seperti bisu dan juga tidak boleh bertutur, macam mana kita nak aplikasikan huruf-huruf tadi dengan komunikasi dengan mereka? Kalau Cik Ahmad Haziq boleh terangkan. Okey, baik. Okey, seperti persoalan yang baru disoalkan tadi. Okey. Kita yang tahu bahasa isyarat ni, bila kita nak aplikasikan kepada orang yang OKU, orang yang tidak boleh bercakap ataupun boleh mendengar. Okey, kita sebagai seorang beginner, kita hanya belajar ABC. Kita tak tahu bahasa isyarat yang lebih mendalam. Kita hanya kita perlu eja. Kita hanya perlu eja dalam bentuk huruf. Contoh, okey, contoh saya nak makan. Okey, kalau dalam bahasa singkat, saya nak makan. Okey, ini makan. Kalau kita tak tahu bahasa yang isyarat yang lebih simple, kita aja tulis kita hanya buat huruf dalam segi ABC saja. Contoh saya, okey, saya tulis saya S A Y and then A. Okey, saya. Lepas tu kita nak ke nak, okey, kita nak tulis nak, okey, kita buat sign macam ni, nak, okey. Sign ni macam langkau lah, langkau. Okey, langkau and then N, lepas tu N A K. Okay, K maksud nak. And then makan. Okay, next. Lepas tu kita buat M A K A N. Okay, saya nak makan. At least sekurang-kurangnya diorang tahu apa yang kita nak cakap dalam segi huruf. Tak apa jika kita tidak ada bahasa isyarat dalam bentuk sikatan macam terima kasih ataupun hai ataupun assalamualaikum. Mungkin itu yang lebih simple, lebih mudah untuk kita berkomunikasi dengan mereka tanpa menggunakan huruf lah macam A, B, C bagai semua tu. Okay, itu saja yang kita boleh secara seorang yang baru belajar, itu je cara kita boleh berkomunikasi dengan diorang. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Saudara Ahmad Haziq. Banyak perkongsian daripada Saudara Ahmad Haziq pada kita pada malam ini untuk kita mempraktikkan bahasa isyarat ini. Jadi saya rasa untuk malam pertama ini, malam kelas pertama kita para peserta boleh berlatih dari semasa ke semasa untuk memperkukuhkan penguasaan terhadap bahasa isyarat ni. Jadi jika ada apa pertanyaan, peserta boleh mengajukan soalan kepada ahli panel di dalam grup Telegram yang akan diberikan pautannya sebentar saja lagi. Jadi saya rasa tiada apa lagi soalan yang akan diberikan, kita akan bawakan ke dalam grup Telegram. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, marilah mendengar sebaris pantun daripada saya, iaitu terima kasih daun keladi, rindu kasih, berjumpalah lagi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.